Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Andi dalam siri keempat kupasan nasihat-nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bangun dari tempat tidur kita, kembali bangun untuk sahur, kembali bangun untuk solat subuh, kembali bangun untuk kita berpuasa pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita pada pagi ini, barakah Jumaat yang penuh barakah ini, kita dapat memperbaiki lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa pada waktu pagi saya akan berkongsi berkaitan dengan nasihat-nasihat dalam buku Sahaja Aku Menjadi Imam ini, dan pada hari ini kita akan masuk kepada nasihat imam yang keempat yang berada di muka surat 41. Kalau tuan-tuan puan-puan yang ada buku Sahaja Aku Menjadi Imam ni, boleh buka muka surat 41 untuk kita sama-sama telaah sedikit berkaitan dengan apa yang saya kongsikan dalam penulisan nasihat imam yang keempat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nasihat imam yang keempat ni adalah khas berkaitan dengan imam, hal ehwal imam. Kaitan dengan tajuk inilah, Sahaja Aku Menjadi Imam. Seperti mana yang kita tahu, tempoh PKP ini ada imam-imam yang baru dilantik. Imam-imam di dalam kalangan keluarga kita, ayah kita, anak-anak lelaki kita, adik lelaki atau abang lelaki kita, atau kawan-kawan kita kalau duduk dengan kawan-kawan, kan? Jadi ada imam-imam yang baru dilantik, dan pesanan sebenarnya dalam nasihat imam yang keempat ni khas kepada para imam. Tidak kiralah imam itu imam di masjid surau ataupun imam-imam yang baru dilantik tadi. Sebab apa? Sebab setiap yang perlu ataupun mahu menjadi imam perlu faham berkaitan dengan beberapa asas dalam perihal hal ehwal imam ini. Antaranya yang saya perlu sebutkan di sini adalah berdasarkan daripada hadis yang saya kongsikan dalam buku ini adalah daripada Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam satu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah, yakni paling pandai membaca Al-Quran. Jika mereka dalam bacaan yang sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam pengetahuan tentang sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dan dalam riwayat lain adalah umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, dalam riwayat lain di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, perlu kita faham secara overallnya, yang perlu kita faham ada beberapa perkara penting yang perlu seorang imam tambah baik dari semasa ke semasa. Kalau dia dah dilantik sebagai imam masjid atau surau, dia perlu tambah baik dari semasa ke semasa berkaitan dengan dua perkara penting. Apa dia? Pertama, berkaitan dengan kitabullah, iaitu berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana kita hendak membaca Al-Quran, bagaimana caranya untuk kita mempelajari ataupun membaca Al-Quran ketika mana di dalam salat. Adakah betul bacaan kita mengikut tajwid yang benar? Adakah betul bacaan kita dengan tartil yang benar? Maka perlunya kita faham seorang imam mesti sentiasa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Cuba bayangkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan puan-puan yang pernah pergi umrah pada bulan puasa. Umrah bulan puasa ni, kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasa buat 20 rakaat kan. Kalau kita di Malaysia ni 20 rakaat ni jarang orang nak tunggu sampai habis. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ramai orang sanggup tunggu sampai habis. Sebab apa? Sebab antara sebab punca utamanya adalah kerana para imam yang mengetahui solat tersebut adalah seorang imam yang sangat pandai dan mahir dalam bacaan Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan bayangkan bagaimana kalau kita yang menjadi imam kita ini adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais.
Kalau yang jadi imam kita ini Syekh Mishari Rashid Al-Afasi yang saya sebutkan dalam buku ini. Ataupun kalau kita nak tengok para qari Malaysia lah kan. Saya di Masjid Datuk Kelana Petra, kalau guru-guru kami ini yang mengajar ketika itu, contoh seperti Dr. Anwar Hasin ataupun Ustaz Ikmal Zaidi, kami akan beri peluang kepada mereka untuk mereka mengimamkan solat kami. Bila mana mereka ini mengimamkan solat, kami akan rasa seperti mana rasa tenang dan damai. Kerana apa? Kerana bacaan yang merdu, kerana tajwid yang benar, kerana tartil fasahahnya bagus. Nah, inilah yang penting bagi seorang imam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran masing-masing. Saya tak nafikan ada antara komen-komen yang mengatakan kadang-kadang imam-imam masjid dan surau ni bacaannya tidak berapa baik. Ya, betul, ada sebahagian imam-imam masjid dan surau ni bacaannya kurang baik. Sebab itu, jikalau kita mendengar bacaan yang kurang baik bagi imam masjid atau surau, kalau kita mampu tegur, kita cuba tegur dengan kaedah yang baik. Bukanlah kita kata kita pergi kat depan imam tu, kita kata apalah imam ni bacaan macam hampir. Jangan. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kita nak berdakwah, menegur orang pun ada adabnya. Ada sunnah Rasulullah yang perlu kita ikut dan teladani daripada baginda Nabi SAW. Jadi perkara pertama yang perlu diperbaiki adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Perkara kedua adalah berkaitan dengan sunnah ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan solat berjemaah. Ilmu-ilmu bagaimana keadaan tiba-tibalah seorang imam terkentut ketika sujud. Bagaimana keadaan dia, nak bangun terus ke ataupun nak berlari atau macam mana. Bagaimana seorang imam ketika mana tiba-tiba darahnya keluar dengan banyak, bagaimana dia nak membatalkan solat. Ini adalah antara kaedah-kaedah ataupun fiqh yang perlu diketahui oleh para imam. Kebanyakan orang awam tidak akan mengetahui ini, tapi sebab itulah kita sebagai imam, tidak kiralah imam di mana-mana sekalipun, kita kena tambah baik. Dari hari ke hari kita kena belajar lagi dan lagi berkaitan dengan solat berjemaah ini, supaya bila mana ada kes-kes terpencil berkaitan dengan solat berjemaah ini, kita dapat tahu apa yang perlu dilakukan. Sebab apa? Sebab kalaulah kita tak menepati kriteria-kriteria ni, antara contoh kita sudahlah baca Al-Quran pun macam tak berapa baik, ataupun sudahlah berkaitan dengan kaedah solat berjemaah tu juga tidak berapa baik. Contoh antara yang saya boleh ceritakan ataupun kongsikan, antara yang perlu seorang imam faham adalah bila mana baca Al-Fatihah tersebut, sebelum amin perlu saktah. Saktah sebentar, diam sebentar. Waladdallin. Antara adabnya adalah perlu diam, amin. Kemudian diam lagi untuk biarkan jemaah untuk membaca suratul Fatihah. Kerana mazhab Syafi'i, baca surah Al-Fatihah adalah wajib bagi semua orang. Sebagai imam wajib, bagi makmum pun wajib untuk baca suratul Fatihah. Tapi apa yang kita lihat, sebahagian masjid-masjid, surau-surau, imam-imam ini selepas saja amin, terus saja baca surah. Ini antara perkara yang seeloknya tidak dilakukan. Kerana apa? Kerana adab dalam solat berjemaah perlu ada saktah ketika mana senggang antara suratul Fatihah dan bacaan surah tersebut. Kalau kita tidak tahu, tidak mahir, maka akan nampak kelompongan bagi orang-orang ataupun asatizah yang tahu berkaitan dengan perkara itu. Sekadar contoh berkaitan ilmu-ilmu berkaitan dengan solat berjemaah. Sekiranya kita tidak menguasai antara perkara yang utama ni, kita tidak menguasai. Sekiranya kita tidak menguasainya, maka akan ditakuti kita akan menjadi fitnah kepada masyarakat. Antara yang disebutkan dalam hadis ni adalah, dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya. Contohlah, kita sudah tahu imam tersebut adalah imam yang dilantik di sesebuah masjid. Tapi kita tiba-tiba bila nak solat, kita tiba-tiba ambil tempat imam tadi. Imam yang sepatutnya dilantik tadi tu, kita tiba-tiba jadi imam tersebut. Ini perkara yang tidak baik. Saya masih ingat waktu saya belajar di Mahat Johor, ketika mana Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari memberikan kuliah tetap di Mahat Johor tersebut, di surau kami. Beliau berpesan kepada kami supaya tidak menyuruh beliau untuk menjadi imam solat. Kerana apa? Kerana beliau berpegang dengan hadis yang mengatakan bahawa seafdal-afdal yang perlu menjadi imam
ketika mana solat fardu tersebut adalah imam yang berada di dalam kawasan tersebut, orang yang dalam kawasan tersebut. Kerana Syekh ini daripada luar Mahat Johor, jadi yang perlu jadi imam adalah imam yang daripada Mahat Johor itu sendiri. Jadi ini perkara antara perkara yang penting. Bila kita tidak faham berkaitan dengan perkara ini, maka ditakuti kita akan menjadi fitnah kepada masyarakat. Ketidakmahiran seseorang imam dalam memimpin solat berjemaah dan masyarakat mengakibatkan dirinya tidak disukai oleh para jemaah. Ada juga sebagai imam yang tidak disukai para jemaah. Kerana apa? Kerana tidak pandai ataupun tidak berapa mahir dalam ilmu hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran, hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah, dan malah juga seorang imam yang tidak bersosial dengan masyarakat masing-masing. Sebab apa? Sebab kalau kita jadi imam tapi kita tidak disukai para jemaah dengan sebab-sebab yang sepatutnya, maka kita takutlah sebagaimana kita menerima ancaman sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga disebutkan dalam kitab Al-Muhazzab fil Fiqh Syafi'i yang kita bacakan di sini dari muka 42 ni. Dimakruhkan seorang imam menjadi imam bagi suatu kaum sedangkan majoriti daripada kaum itu tidak menyukainya. Pandangan ini didasari daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa ada 3 orang yang Allah tidak mengangkat solat mereka ke atas kepalanya. Salah satunya ialah yang disebutkan dalam riwayat tersebut ialah seorang yang mengimami satu kaum padahal kaum tersebut tidak menyukainya. Ada dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan matanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasariman. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang solatnya, bila mana dia solat tapi solatnya itu tidak naik sejengkal pun daripada atas kepalanya, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang yang bertindak menjadi imam terhadap satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Dia jadi imam tapi kaum tersebut tak suka dengan. Yang kedua apa dia? Seorang perempuan yang semalaman suaminya murka kepadanya. Dan yang ketiga adalah 2 orang saudara yang selalu bertengkar. Ini antara solat-solat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bagi seorang imam, tak kira lah imam tu imam masjid atau imam surau ataupun imam yang baru dilantik di rumah, kena cuba perbaiki ilmu berkaitan dengan Al-Quran, hari demi hari perbaiki ilmu berkaitan dengan solat berjemaah, bagaimana kita nak berhubungan dengan masyarakat setempat. Kita kena belajar berkaitan perkara ini supaya bila kita belajar, insya-Allah masyarakat akan menyukai kita. Bukan saja masyarakat suka, tapi Allah juga dan para malaikat juga suka kepada kita, insya-Allah. Jadi perlunya kepada kita, saya masih ingat lagi berkaitan dengan pesanan Ustaz Izzuddin, juga merupakan guru saya yang sekarang pengarah Pusat Islam USIM, yang mengatakan bahawa seorang imam ni paling kurang dia mesti menghatamkan satu kitab hukum hakam solat berjemaah sebelum menjadi imam solat. Sebab apa? Sebab bermacam-macam PL, bermacam-macam hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah ni. Jadi kita kena hari demi hari tambah, hari demi hari. Kalau tuan-tuan perempuan jadi imam masjid ataupun jadi jawatan kuasa masjid, saya cadangkan buat begini. Seperti mana di masjid kami ada adakan satu kelas khas. Yang pertama, kelas khas berkaitan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran bersama dengan Dr. Anwar Hasin. Kalau tuan-tuan perempuan AJK masjid, AJK surau kan, ataupun imam-imam surau, bolehlah cadang pada AJK untuk buat satu kelas khas berkaitan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan satu kelas lagi kami juga adakan kelas berkaitan dengan fiqh solat berjemaah. Ini pun penting sebab bila mana kita tidak faham, maka akan berlaku perkara-perkara yang tidak dikendaki dalam solat. Nanti kita pun tak tahu apa nak buat. Jadi antara 2 perkara inilah yang perlu kita cuba tingkatkan ilmu berkaitan 2 perkara ini lagi dan lagi hari demi hari, insya-Allah. Dan antara yang saya sebutkan dalam buku ini adalah saya suka cadangkan kepada para imam di luar sana untuk cuba dapatkan buku-buku kitab-kitab rujukan hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah. Antara yang saya kumpulkan berkaitan dengan hukum hakam solat berjemaah juga ada dalam buku ini adalah antaranya buku yang saya sebutkan ni, hukum hakam solat berjemaah serta panduan imam dan makmum. Ini adalah karangan guru saya, Ustaz Muhammad Khidir bin Husin, seorang alim daripada Johor.
Dan kalau tuan-tuan perempuan tak biasa jawi, tuan-tuan boleh dapatkan keluaran yang telaga biru ni. Ini juga ringkasan berkaitan dengan kitab tadilah. Indahnya solat berjemaah, berbagai hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah ada dalam ni. Imam terkentut macam mana, imam terkeluar daripada solat macam mana, ada kaedah-kaedahnya. Dan ini juga antara perkara ataupun buku yang baik untuk kita baca, terjemahan Al-Qaul Tam fi Ahkamul Imam wal Ma'mum, yang mana dalam buku yang saya sebutkan ni saya ada sertakan buku Arab. Buku dekat saya, tak nampak. Okey, ni ada antara buku Arab, tapi ini adalah terjemahannya lah. Terjemahannya tuan-tuan juga boleh dapatkan lah untuk kita tambah hari demi hari. Tapi apa pun perkara berkaitan ini kita perlu belajar. Hidup kita ni daripada buai sampailah ke lubang kubur, kita kena sentiasa belajar lagi dan lagi supaya kita ini dapat menjadi imam. Kalau tak mampu menjadi imam masjid dan surau, paling kurang kita jadi imam di rumah kita dengan keadaan kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu imam yang baik dan mampu untuk membuatkan keluarga kita tertawan dengan apa yang kita lakukan selama ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas saya berkaitan dengan hal ehwal imam ini mudah-mudahan dapatlah diambil pedoman. Seorang imam, saya perlu ingatkan sekali lagi, antara yang perlu diperbaiki hari demi hari adalah berkaitan dengan bacaan solat dan juga berkaitan dengan hukum hakam atau ilmu solat berjemaah. Jadi insya-Allah, terima kasih pada semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah sekadar itu saja pada hari ini. Kita bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.